Iran telah memasuki keadaan panik politik selepas Trump mengetatkan rundingan, mengekalkan tekanan ketenteraan di sekitar Teluk dan memaksa Teheran menunjukkan dengan tepat apa yang cuba disembunyikan. Pada hari Rabu 27 Mei 2026, Trump meletakkan tuntutan serantau di atas meja, mendesak perluasan perjanjian Abraham. Dan beliau menjelaskan bahawa sebarang perjanjian dengan Iran tidak boleh datang sebagai ganjaran kepada pihak yang mengancam Israel, menggunakan milisia dan cuba mengusir Amerika Syarikat dari rantau itu. Apa yang Iran cuba sembunyikan? Kenapa ancaman masih wujud walaupun rundingan sedang berjalan? Bagaimana Trump membalikan tekanan kepada rejim itu sendiri? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda sebentar lagi. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan, kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Ancaman Iran muncul pada saat Teheran cuba menjual imej penentangan kepada dunia. Ayatollah berkata bahawa pangkalan Amerika tidak lagi akan mempunyai tempat perlindungan yang selamat di Timur Tengah dan cuba mengajak negara-negara Islam menentang kehadiran Amerika Syarikat. Frasa itu kedengaran keras, tetapi mendedahkan ketakutan utama rejim itu. Kenyataan itu dikeluarkan di tengah-tengah ketegangan selepas serangan Amerika ke atas sasaran di selatan Iran dan ketika para diplomat masih cuba mengekalkan laluan ke arah perjanjian. Trump tidak mencuba. Dia menganggap krisis itu sebagai cakap kosong. Dia telah menolak Iran ke dalam pilihan yang tidak selesa. Sama ada menerima had sebenar atau menanggung kos peningkatan terhadap kuasa tentera terbesar di dunia. Tehran tahu tentang perkara ini. Disitulah penyerahan mula kelihatan, bukan sebagai upacara awam, tetapi sebagai isyarat politik. Rejim itu menjerit terhadap Washington, tetapi mencari jalan keluar ekonomi melalui saluran rundingan. Teheran mempamerkan imej itu kerana perlu menimbulkan ketakutan, perlu menyemarakkan sokongan dalaman, perlu menunjukkan kepada sekutu bahawa mereka masih mampu mengancam. Tetapi mengunci sasaran bukanlah kemenangan dalam peperangan. Menunjukkan video bukanlah menjatuhkan strategi Amerika. Ini adalah sandiwara ketenteraan yang digunakan oleh rejim yang tahu bahawa kesilapan seterusnya boleh membawa padah. Selat Hormuz telah menjadi satu lagi elemen dalam pertikaian ini. Pengawal revolusi menyatakan bahawa 25 atau 26 kapal telah melalui kawasan itu dalam masa 24 jam. Di bawah pemerintahan Trump, 100,000 beribu-ribu. Tekanan Trump tidak hanya tertumpu pada aspek ketenteraan. Dia juga mengaitkan krisis itu dengan normalisasi serantau. Dengan menyokong agar negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, Pakistan, Turki, Mesir dan Jordan menyertai perjanjian Abraham, Trump telah mengemukakan ujian terbuka kepada Timur Tengah. Sesiapa yang mahukan keamanan sebenar perlu berhenti menggunakan Israel sebagai alasan abadi untuk terus melakukan ugutan politik. Cadangan itu telah menimbulkan kemarahan kerajaan-kerajaan, mendedahkan penentangan dan membuat ibu kota penting berdiam diri. Tetapi itulah sebenarnya intipati perkara ini. Trump telah memaksa semua orang untuk menunjukkan pendirian mereka. Tiada siapa yang merasa selesa apabila soalan itu beralih daripada retorik indah kepada komitmen yang nyata. Pakistan menolak idea itu, negara-negara lain mengelak daripada memberi jawapan terus dan Arab Saudi mengekalkan syarat lamanya yang berkaitan dengan penubuhan negara Palestin dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara. Donald Trump mengeluarkan diplomasi dari bayang-bayang daripada membiarkan setiap kerajaan berkata sesuatu di halayak ramai dan melakukan perkara lain secara pribadi. Beliau menolak semua orang ke tengah pentas. Ini mengganggu kerana ia memecahkan permainan lama di mana Iran mengancam, kumpulan bersenjata mara ke hadapan, sekutu-sekutu teragak-agak dan Washington membayar segala kos tanpa menuntut perubahan struktur. Presiden Tayyip Erdogan juga muncul menyerang Benjamin Netanyahu dan cuba meletakkan dirinya sebagai suara dunia Islam. Ini membantu untuk memahami betapa besarnya persaingan ini. Donald Trump mendesak pembentukan kerangka serantau yang memihak kepada Israel dan para pemimpin yang hidup dengan sikap samar-samar perlu bertindak balas supaya tidak kehilangan ruang politik. Ucapan keras terhadap Benjamin Netanyahu tidak mengubah perkiraan utama. Ia menunjukkan bahawa tekanan Amerika telah mengubah keadaan. Mereka yang sebelum ini menggunakan strategi berdiam diri, kini perlu menyatakan pendirian. Dan semakin kuat para pemimpin ini bersuara, semakin jelas bahawa Donald Trump telah menyentuh titik sensitif.
Penormalan hubungan dengan Israel adalah mimpi ngeri politik bagi paksi tersebut yang bergantung kepada ketegangan berterusan. Gaza telah memasuki pertikaian melalui jalan yang berbeza. Dana yang dikaitkan dengan apa yang dipanggil Majelis Keamanan yang diuruskan dengan struktur Bank Dunia telah dilaporkan kosong dalam akaun rasminya, walaupun terdapat janji bernilai berbilion-bilion. Golongan kiri menggunakan perkara ini untuk menyerang Trump. Tetapi soalan sebenar adalah lain. Mengapa melaburkan wang yang banyak untuk pembinaan semula tanpa jaminan kukuh, tanpa perlucutan senjata yang jelas daripada Hamas dan tanpa kepastian undang-undang? Jika wang masuk tanpa kawalan, ia akan menjadi bahan bakar kepada mesin yang sama yang telah memusnahkan Gaza sebelum ini. Trump faham bahawa pembinaan semula tanpa jaminan adalah seperti memberi cek kosong. Dan cek kosong di Timur Tengah selalunya akan menjadi senjata politik terhadap sekutu Barat sendiri. Sementara Tehran mengancam ditelup, Amerika Syarikat juga menunjukkan bahawa tindak balas Trump tidak semestinya menjadi satu pertunjukan tanpa kawalan. Komando Selatan telah mengesahkan serangan terhadap kapal-kapal yang dikendalikan oleh organisasi pengganas yang ditetapkan di laluan penyeludupan dadah di Caribbean dan Pasifik Timur di bawah arahan General Francis Donovan. Trump menggunakan kekuatan secara selektif, memotong logistik, menyerang struktur jenayah, dan menghantar mesej kepada mana-mana kumpulan yang berfikir mereka boleh beroperasi dilindungi oleh kekacauan. Iran faham kaedah ini, sebab itu mereka bersuara lantang. Tehran tahu bahawa Trump tidak perlu mengumumkan segala-galanya untuk bertindak. Rejim Iran telah bertahun-tahun menggunakan kesabaran Barat sebagai perisai. Dengan Trump, perbualan berubah kerana Rumah Putih tidak menerima provokasi sebagai ritual politik semata-mata. Jika Iran mengancam pangkalan Amerika, kosnya meningkat. Jika cuba mengawal Selat Hormuz, tanggungjawab akan timbul. Jika menggunakan milisia sebagai proksi, kaitannya menjadi lebih jelas. Jika meminta kelegaan keuangan sambil mengancam Israel, percanggahan itu menjadi senjata terhadap rejim itu sendiri. Bahagian sejarah membantu memahami mengapa tekanan ini berkesan. Pada September 2020, Perjanjian Abraham telah ditandatangani di Rumah Putih bersama Emiria Arab Bersatu dan Bahrain, membuka fasa baharu penormalan dengan Israel. Selepas itu, Maghribi dan Sudan juga turut serta dalam usaha ini. Itu merupakan kekalahan strategik bagi Tehran kerana ia menunjukkan bahawa rantau ini tidak perlu menjadi tebusan kepada naratif Iran tentang peperangan berterusan terhadap Israel. Sekarang, Trump cuba menggunakan krisis masa untuk meneruskan logik yang sama. Iran sedar akan risikonya. Jika lebih banyak negara menormalkan hubungan dengan Israel, rejim itu akan kehilangan salah satu senjata politik yang telah digunakan selama beberapa dekad untuk menggerakkan sekutu dan mewajarkan pengaruhnya. Negara-negara lain telah menunjukkan bahawa tekanan luar boleh memecahkan rejim yang bergantung kepada ancaman. Libya di bawah Muammar Gaddafi bersetuju untuk meninggalkan program senjata pemusnah massanya pada tahun 2003 selepas bertahun-tahun dikenakan sekatan. Pengasingan dan ketakutan menjadi sasaran seterusnya selepas kejatuhan Saddam Hussein. Bukan kata-kata manis yang mengubah pertimbangan Tripoli. Ia adalah kos sebenar. Perbezaannya sekarang ialah Trump cuba menekan Iran untuk tunduk secara diplomatik tanpa perlu menunjukkan kelemahan melalui perjanjian. Dia mahu Teheran faham bahawa mengekalkan ancaman, milisia, ugutan maritim dan cita-cita nuklear akan membawa kos politik, ketenteraan dan keuangan. Korea Utara juga menjadi satu amaran. Setiap kali Pyongyang berjaya menukar ancaman kepada konsesi yang mudah, mereka akan ulangi kitaran itu. Mereka berjanji untuk berdialog, melancarkan provokasi, menuntut kelonggaran dan mengekalkan inti masalah tersebut. Donald Trump memahami logik ini dan cuba menghalang Iran daripada meniru taktik yang sama. Sebab itu, rundingan tidak boleh sekadar mengenai melonggarkan sekatan dan berpura-pura wujudnya keamanan. Perlu ada perubahan dalam tingkah laku serantau, keselamatan Israel, kebebasan laluan, dan perlindungan pangkalan Amerika. Rejim Iran mahu perjanjian yang sempit untuk terus bertahan. Donald Trump mendesak perjanjian yang lebih luas untuk mengubah keadaan. Israel mesti terus memberi tekanan terhadap struktur yang berkaitan dengan paksi Iran.
Donald Trump harus menggunakan setiap langkah berundur, setiap sikap berdiam diri, dan setiap tuntutan keuangan dari Iran sebagai bukti bahwa rejim itu sedang merasai tekanannya. Penyerahan diri yang total tidak semestinya muncul sebagai bendera putih. Ia muncul apabila musuh mengancam tetapi terus meminta jalan keluar. Apabila mereka berkata mereka menguasai, tetapi cuba berunding untuk mendapatkan kelegaan. Apabila mereka berjanji untuk bertindak balas, tetapi mengira kosnya sebelum bertindak. Panik Iran terletak tepat di situ. Trump telah meletakkan rejim itu di hadapan satu pilihan yang mereka sentiasa cuba elakkan. Saya Myusong Alvis Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini, dan pada akhir nanti, lihatlah komen-komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.